Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftahi madaka wa insyur alaina min wazaini rahmatika ya rahmanir rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi. Alhamdulillah. Alright. So, kita masih lagi dalam homeostasis. So, basically hari ni saya nak cuba habiskan tajuk homeostasis ni. Tapi semalam saya perasan ada budak yang ada tulis kat situ, ada kawan-kawan awak tulis situ macam tak faham tu, macam kurang daripada 50%. So, saya ulangi sekali tau. Dalam tajuk homeostasis ni, sebenarnya homeostasis ni adalah salah satu macam satu proses kawal atur kita nak pastikan badan kita dalam julat yang normal. Contoh, kalau suhu badan kita ni mesti 37 darjah Celsius atau 36.5 darjah Celsius. Kalau dia naik, badan kita sedaya upaya akan cuba turunkan balik. Kalau suhu tu terlampau rendah, badan kita akan sedaya upaya nak naikkan balik. So, dalam tajuk homeostasis ni kita ada kaitan dengan mekanisme suap balik negatif. Maksudnya, kalaulah suhu meningkat, badan kita meningkat, suhu tu tak akan terus meningkat. Badan kita sedaya upaya mencari jalan nak bagi suhu tu turun. Okay, so kita refresh balik yang semalam kita belajar. Semalam kita ada belajar pasal kawal atur suhu. So, dalam kawal atur suhu ni saya buat laju je tau. Dalam kawal atur suhu, ingat lagi sekali, cerita dia mesti ada rangsangan, dia mesti ada kaitan dengan gerak balas dan akhir dia mesti happy ending. So, kalaulah yang suhu ni, this one pada muka surat 247, semalam kita dah belajar, apabila suhu tu menurun, ini adalah dia punya rangsangan. Okay, ia akan dikesan oleh termoreseptor. Kemudian termoreseptor ni akan sampaikan maklumat pergi ke hypothalamus. Okay, so bila sampaikan maklumat pergi ke hypothalamus, 1, 2, 3, hypothalamus ni pula dia akan pergi sampaikan maklumat pergi ke efektor. So ingat, efektor akan buat apa? Efektor akan menghasilkan gerak balas. So dalam kes suhu ni, efektor dia ada banyak. Efektor dia ada 6. Okay, so bila suhu meningkat, okay, macam kita kata macam kita sejuk, kita punya otot erector ni yang pegang bulu roma tu, dia akan kecut. Bila dia kecut, bulu roma tegak. So kesimpulannya, kalau korang sejuk adalah disebabkan bulu roma tegak. Macam mana bulu roma boleh tegak? Disebabkan otot yang pegang bulu roma tu mengecut. Nama otot tu kita panggil dia sebagai otot reaktor. So bila otot reaktor itu mengecut, bulu roma tegak. Tapi kalau otot erector itu jatuh, mengendur, dia jatuh. Okay, kemudian kalau awak perasan kalau orang sejuk, muka pucat kan. Kenapa pucat? Kita punya atrial atau salur darah yang dekat dengan permukaan kulit itu, dia mengecut. Bila dia mengecut, dia menjahit kulit, so darah tu kurang. So bila darah tu kurang, tu yang kita nampak muka tu pucat. Kemudian, bila kadang-kadang kalau kita sejuk sangat, otot rangka kita akan menggigil. So menggigil ni kenapa? Disebabkan otot rangka kita mengecut, mengendur dengan cepat. Dia terangsang. Sebab tu kita kalau sejuk menggigil. Kemudian, kalau waktu sejuk, of course lah kita tak berpeluh kan. So masa ni kelenjar peluh tidak dirangsang. Alright. Kemudian kalau korang perasan, lagi sekali saya ulang, kalau korang sejuk kan, pergi mandi dekat air terjun kan korang cepat rasa lapar kan. Lapar tu disebabkan oleh kadar metabolisme awak meningkat. Macam mana boleh jadi meningkat? Sebab banyak hormon adrenalina dengan hormon tiroksina ini dihasilkan. Hormon adrenalina ni dihasilkan oleh kelenjar adrenal, manakala tiroksina ini dihasilkan oleh kelenjar thyroid. So ingat, kat sini leher, kelenjar nama kelenjar thyroid hasilkan hormon tiroksina. Okay, TT kat sini. Kalau adrenal dekat atas buah pinggang. Nama kelenjar adrenal, hormon itu namanya adalah adrenalina. Dah settle, ni yang semalam. So semalam homeostasis kita dah cerita 3 keadaan. Satu adalah suhu, kedua adalah aras glukosa. Saya ambil satu aras glukosa yang paling cantik. Okey, katakanlah korang baru makan malam kan. Contohlah korang baru lepas makan. Korang akan perasan bila korang makan, aras glukosa ni akan meningkat. Pertama, ini adalah rangsangan. Aras glukosa ini meningkat, ia akan dikesan oleh reseptor.
reseptor ni salah eja, Langerhans. Reseptor ini, reseptor kat mana? Dekat sel beta di sel Langerhans. Okay, so senang kata bila aras glukosa meningkat, sel beta di Langerhans pankreas akan dirangsang. Bila ini ni sel beta ini dirangsang, insulin dihasilkan. Senang kata bila gula banyak, semalam kita belajar, insulin yang terhasil. Macam mana insulin ni boleh terhasil yang ni saya tambah hari ni? Ini adalah disebabkan bila sel beta dekat sel Langerhans di pankreas ini dirangsang. Yang ni semalam saya tak sentuh, so hari ni saya tambah. Kalau aras gula meningkat, korang makan nasi sampai 3-4 pinggan, gula tu banyak sangat dalam badan kita. Okay, gula itu akan ditukar menjadi glycogen oleh insulin. Tapi macam mana insulin ni boleh terhasil? Insulin ni terhasil apabila sel beta, okay, di sel Langerhans pankreas dirangsang. Okay, so bila insulin ini dihasilkan, insulin dapat tukar glukosa berlebihan menjadi glycogen. Ataupun glukosa berlebihan akan ditukar menjadi lemak dan akhirnya happy ending aras glukosa menjadi normal. Okay, now kalaulah untuk aras glukosa rendah, contoh puasa. Macam mana orang puasa boleh dapat tenaga? Adalah disebabkan masa puasa, ada makanan simpanan namanya glycogen akan ditukar menjadi glukosa. So hormon yang terlibat di sini hormon apa? Nama hormon itu adalah glukagon. Ni hormon. Macam mana glukagon ini dapat dihasilkan? Dengan cara sel alfa, ni alfa tau. Sel alfa di sel Langerhans pankreas dirangsang. So bila ia dirangsang, glukagon terhasil. So bila glukagon terhasil, glukagon buat apa? Dia boleh tukar glycogen berlebihan menjadi tenaga. So bila ada glukosa, glukosa ni kita gunakan dia untuk respirasi sel, therefore kita dapat tenaga. So aras glukosa akan kembali normal. So ini yang kita kata, jika apa-apa dalam badan kita, kita nak yang ini tau, back to normal. Dia mesti tak boleh terlampau tinggi, dia tak boleh terlampau rendah. So ini yang kita panggil dia sebagai homeostasis. So homeostasis adalah satu keadaan kawal atur. Nampak tak perkataan dia? Homeostasis adalah satu keadaan kawal atur, faktor fizikal ataupun faktor kimia. Kita nak pastikan persekitaran dalam badan kita ni mesti pada julat normal. This is julat normal. Okay, so itu yang kita panggil dia sebagai homeostasis. Homeostasis adalah proses kawal atur faktor fizikal, faktor fizikal atau faktor kimia persekitaran badan kita untuk memastikan badan kita mesti dalam julat normal. Kenapa julat normal? Bila dia dalam julat normal, sel badan kita boleh berfungsi secara optimum. Ini yang kita panggil homeostasis. Sebab tu kalau awak tengok manusia, kita boleh jumpa manusia ni kat mana-mana. Sebab manusia kita ni, kita ada mekanisme orang kata homeostasis itu. Kata kalau awak jumpa manusia dekat padang pasir, ada manusia. Dekat kutub utara, kutub selatan ada manusia. So macam mana manusia boleh survive dalam keadaan macam tu? Adalah disebabkan kita manusia, kita boleh menjalankan mekanisme homeostasis itu. Okay? Right. So kita dah cerita pasal suhu, kita dah cerita pasal aras glukosa. Gas karboksida ni saya tak cerita. Hari tu dah cerita, saya rasa yang ni dah lepas. Nota ni nanti saya bagi. Yang saya conteng. Saya nak ambil yang semalam. This one. Yang ni saya nak cantikkan sikit. Now, semalam kita cerita pasal kawal atur tekanan darah. So kawal atur tekanan darah, saya bagi cantik sikit. Saya ambil yang satu. Apabila tekanan darah tinggi, ini adalah rangsangan. So rangsangan, tekanan darah kita adalah tinggi. Bila tekanan darah tinggi, ia akan dikesan oleh baroreceptor. So baroreceptor ni adalah reseptor. Saya tambah sikit. Bila tekanan darah tinggi, baroreceptor ni akan dirangsang. So apa kesan bila baroreceptor ini dirangsang? Ia akan menyebabkan pusat kawalan kardiovaskular di medulla oblongata dirangsang.
So apa kesannya bila pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata dirangsang? Ia akan menyebabkan ada dua efektor, arteri dengan otot kardium ni akan bekerja. So arteri akan buat apa? Dia akan mengalami vasodilation, vasodilatan. Maksudnya arteri tu jadi besar. Kenapa arteri tu dikembang besar? Disebabkan nak kurangkan rintangan darah. Kemudian disebabkan tekanan darah kita dah tinggi, so jantung buat apa? Dia akan mengepam dengan lebih perlahan. Okay, so jantung ni yang mengepam lebih perlahan kita panggil sebagai otot kardium. Otot kardium adalah otot jantung. So jantung kita ni akan mengepam dengan perlahan atau mengecut dengan perlahan. Alright. So dalam tajuk homeostasis ni sebenarnya tajuk ni senang tau. Senang dengan cara macam mana korang buat nota macam ni. Kalau korang buat nota macam ni, dia lagi senang nak nampak. Berbanding kalaulah korang baca buku, sebenarnya baca buku pun okey. Tapi saya rasa kalau buat nota macam ni, awak senang capture sikit kot dia punya essence ataupun benda-benda yang penting dalam tu. So far sampai sini okey tak? Saya laju sangat tak? Saya rasa saya cakap laju ni. Okey cikgu. Yeay, okey, terima kasih. So hari ni kita nak masuk pasal urine formation tau, pembentukan air kencing. So barulah saya tumpah, barulah saya nak masuk pembentukan air kencing tau. Save dah. Okay, dan okay, so saya nak ambil nota yang semalam. Baik nanti tahu saya ada buat recording tu, tapi biasanya recording tu saya letak dekat dalam saya punya YouTube. So saya lupa nak share link dia, nanti saya share link tau. Alright, jap. Now, hari ni kita nak cerita pembentukan air kencing. Komen. Saya tak tahu kenapa saya punya ni tak boleh dikomen. Sekejap Alright. Okay, so pembentukan air kencing, kita nak tengok yang ini yang selalu budak tergolek-golek sikit tau. Muka surat 252. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now pada muka surat 252, sebenarnya awak tahu awak sebenarnya air kencing kita ni asalnya daripada darah. Darah yang ditapis, dia menjadi air kencing. So sebenarnya air kencing kita ni asalnya adalah daripada darah tau. Tapi air kencing kita ni tak ada sel darah merah, sebab tu warna dia tak ada warna merah. Kalau dia ada keluar warna merah maksudnya something wrong dengan air kencing awak. Alright, so dalam 13.2 kita nak cerita pasal pembentukan air kencing. So bila kita cerita pasal pembentukan urine, dia ada kaitan dengan sistem urinari. So bila ada kaitan dengan sistem urinari, organ yang paling penting sekali kita nak belajar adalah ginjal. Alright, so kita nak tengok tau. Now, dalam yang ini, korang dah belajar form 3 kot saya rasa. Okay, now dalam sistem urinari, you guys kena tengok ginjal kita ada dua. Satu ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Kalau you guys perasan, ginjal kiri kita tinggi sikit berbanding kanan. Saya tak pasti kenapa. Lepas tu, daripada ginjal, awak nampak ni pertama ginjal, dia ada salur yang menghubungkan ginjal dengan pundi kencing namanya ureter. Nombor 2. Lepas tu, kita ada pundi kencing. 1, 2, 3. Tempat air kencing keluar namanya adalah uretra. Tetapi hari ni kita cuba nak study ginjal ni apa. Apakah struktur-struktur yang membentuk ginjal. This one lagi cantik lah. Atas ginjal ni special, dia ada satu kelenjar. So inilah kelenjar, namanya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni, awak ingat adrenal ni dia hasilkan AAA tau. Kelenjar adrenal hasilkan hormon adrenalina. Satu lagi adalah adrenalina, satu lagi adalah aldosteron. Okay, tak ada E. Right. So sekarang kita nak cerita macam mana air kencing itu boleh terbentuk. Awak tengok, memula darah tu, dia akan mengalir melalui arteri. Kemudian dia akan keluar melalui vena. Okay. Now, kita nak tengok dulu tau. So, dalam ginjal ni sebenarnya unit asas ginjal terdiri daripada nefron. Saya ulang lagi sekali. Dalam ginjal,
Ginjal ni sebenarnya terdiri daripada berjuta-juta unit yang kita panggil sebagai nefron. So, ginjal ada berjuta-juta nefron. Ataupun saya nak cakap unit asas bagi ginjal adalah nefron. Okay, dia ada berjuta. So, saya nak cerita satu nefron je. Okay, satu nefron, macam mana nefron itu terbentuk? Nefron terdiri daripada kapsul Bowman, glomerulus dengan tubul renal. Nah, tubul renal ni pula ada 3 tubul. Waktu saya tak nak ajar semalam, banyak ni. Okay, dekat sini kita ada tubul berlingkar proximal. Lepas tu kita ada liku Henle. Satu lagi kita ada tubul berlingkar distal. So saya ulang lagi sekali. Ginjal terdiri daripada satu berjuta-juta nefron. Satu nefron terdiri daripada 3 bahagian. Pertama adalah kapsul Bowman. Kedua adalah glomerulus. Ketiga adalah tubul renal. Tubul renal pula kita boleh pecahkan kepada 3. Dia ada 3. Ada 3 jenis. Pertama adalah tubul berlingkar proximal. Yang tengah namanya liku Henle. Paling jauh, paling distant paling jauh, kita panggil tubul berlingkar distal. Okay? Sampai situ jauh. Right. Now, so sekarang kita nak tengok pembentukan air kencing ni sebenarnya macam mana dia boleh terbentuk. Untuk menghasilkan air kencing, dia ada 3 proses yang terlibat. Untuk pembentukan air kencing, ada 3 proses yang terlibat. Pertama adalah ultraturasan. Kedua adalah penyerapan semula. Ketiga adalah rembesan. Yang ini berlaku di nefron. Okay. Right. So sekarang kita nak belajar pembentukan air kencing ni dalam satu nefron. Dalam satu unit ginjal namanya nefron. Lagi sekali saya kata nefron itu terdiri daripada 3 bahagian. Okay, dia terdiri daripada kapsul Bowman, glomerulus, tubul renal. Tubul renal kita pecahkan kepada 3. Tubul berlingkar proximal, liku Henle dan tubul berlingkar distal. Okay, now kita tengok. Ini adalah satu nefron. Awak tengok dalam buku teks muka surat 254. Saya ambil buku surat 254. Bayangkan ini satu nefron. Okey, dalam ginjal ada berjuta-juta nefron, tapi kita belajar satu nefron. So, nefron ni tadi lagi sekali saya kata dia terdiri daripada, pertama, dia terdiri daripada kapsul Bowman. Okey. Kemudian dia terdiri daripada glomerulus. Nampak tak? Nombor 2, glomerulus. Ketiga, dia terdiri daripada tubul renal. Maksudnya pertama, tubul berlingkar proximal. Kemudian dia ada liku Henle. Kemudian dia ada tubul berlingkar distal. So ini struktur dia. Okay. Now, lagi sekali tau, saya ulang. Awak tengok ini adalah satu nefron. Nefron terdiri daripada glomerulus. Glomerulus ni sebenarnya adalah kapilari darah. Tapi yang bentuk dalam bentuk jaringan. Nampak tak ni? Kapilari darah. Tapi kapilari darah yang special. Dia bentuk jaring. Kemudian kapilari darah tu, glomerulus ni, dia ada dia punya tempat yang support tu, dia macam kapsul kat situ kan, support tu, kita panggil dia adalah kapsul Bowman. Kemudian, dalam satu nefron dia ada tubul renal. Tubul renal ni kita boleh pecahkan kepada 3. Saya pakai short form tau. Pertama adalah tubul berlingkar proximal, TBP. Kemudian kita ada liku Henle. Kemudian kita ada yang paling jauh,
tubul berlingkar distal, TBD. Sampai sini okey tak? Saya nak kenalkan struktur dulu. Okey eh? Okay, saya slow-slow. Now, so dalam proses penghasilan air kencing, dia ada 3 proses. Okay, pertama adalah ultra turasan. Okay, nama dia ultra. Ultra ni maksudnya dia boleh tapis benda yang halus je. So bila dia ultra turasan, maksudnya molekul-molekul besar, contohnya sel darah merah, platelet dengan protein plasma ni, dia tak boleh keluar. Okay, so dalam proses ultra turasan, molekul yang besar seperti sel darah merah, protein plasma dengan platelet, dia tak dapat meresap keluar. Dia tak dapat dituras keluar. Okay, dalam kes ini yang boleh dituras keluar ada 3 jenis. Okay, yang dia boleh turas keluar adalah glukosa, glukosa, garam, dan juga H2O dan juga asid amino. So, saya buat slow-slow je. Okay, pertama, kalau tak faham awak angkat tangan tau. Bukan at least awak cakap kat saya tau. Pertama, saya nak cerita dulu apa yang jadi dekat sini. Right. So, yang jadi dekat sini ni, nama proses dia kita panggil kat sini adalah proses ultra turasan. So, saya nak kata ultra turasan ni berlaku kat mana? Berlaku antara glomerulus dengan kapsul Bowman. Okay. So, macam mana proses ultra turasan tu berlaku? Bermula darah tu mengalir melalui arteri, lepas tu arteriol. Kalau awak perasan kat sini, salur darah ni mula-mula besar kan? Lepas tu jadi makin kecil. So, bila daripada besar jadi makin kecil, kita kata dekat sini perbezaan ultra turasan ini berlaku adalah disebabkan oleh perbezaan tekanan hidrostatik. Macam mana tekanan hidrostatik ini berlaku? Saya tengah cerita muka surat 255 tau ni. Okay. Tekanan hidrostatik ini berlaku disebabkan oleh perbezaan diameter salur darah. So, bila berlakunya perbezaan diameter salur darah daripada arteri, arteriol, glomerulus kan makin lama daripada besar, kecil dan makin kecil kan. So, kita kata perbezaan diameter. Bila adanya perbezaan diameter, dia mewujudkan tekanan hidrostatik. Bila tekanan hidrostatik itu terhasil, ia akan menyebabkan proses ultra turasan berlaku. So, ultra turasan berlaku disebabkan oleh tekanan hidrostatik. Macam mana tekanan hidrostatik itu wujud? Disebabkan oleh perbezaan diameter. Sampai sini okey tak? Okey. Slow-slow je. Right. Okay, now. So, dekat sini, ultra turasan ni berlaku. So, yang terturas, hasil turasan adalah yang boleh terturas keluar ni tau. Yang boleh keluar kat sini, hasil turasan yang keluar kat sini adalah asid amino, glukosa, kemudian kita ada ion natrium dan juga ion kalium. Ion natrium dan ion, saya ambil garam glukosa, garam dan juga air. So, awak ingat 4 benda je. So, yang boleh lalu dekat sini ni ada 4 saja. Which is kita kata tadi garam, which is natrium atau klorida, ion natrium atau klorida, garam, H2O, asid amino dan juga glukosa.
glukosa. Okey, tapi ada benda yang tak dapat terturas keluar. Kalau molekul besar yang tak dapat terturas apa yang tak dapat terturas keluar? Dia ada 3 molekul yang besar. Sel darah merah. Yeay, sel darah merah. Lagi? Platelet. Yes, PP. Platelet. Dan satu lagi adalah protein plasma. So, maksudnya sel darah merah tu nanti dia keluar dari sini. Maksudnya dia tak boleh masuk ke dalam tubul. Okay, so sekarang kita nak cerita pasal 4 benda. So kesimpulannya, ultraturasan adalah proses yang berlaku di glomerulus dan juga kapsul Bowman. Okay, so kita nak bayangkan darah tu dia akan mengalir, maksudnya bahan dalam darah tu dia akan mengalir melalui glomerulus. Kemudian ada 4 bahan terturas keluar. 4 bahan yang terturas keluar tu adalah asid amino, glukosa, garam dan juga air. Okay, molekul yang besar, sel darah merah, platelet, plasma, dia tak boleh lepas. So sekarang kita nak cerita 4 jenis bahan. Ultraturasan tu dah settle. Okay, now proses yang seterusnya, nombor 2, proses seterusnya kita panggil dia adalah sebagai penyerapan semula. Okay, penyerapan semula. So penyerapan semula ni dia berlaku di sepanjang tubul. Berlaku di sepanjang tubul renal. Okay. So tubul renal tadi kita ada 3 tau. Yang dekat dengan kapsul Bowman tu kita panggil apa? Yang dekat dengan kapsul Bowman ni kita panggil apa? Yang dekat dengan kapsul Bowman ni tubul belingkar apa? Yang paling dekat sekali. Yang paling dekat ni kita panggil, yang pertama adalah tubul belingkar proksimal. Okay, so penyerapan semula ni, cerita penyerapan semula ni macam ni tau. Okay, tadi kan kita dah kata dekat dalam sini ni ada glukosa. Dalam ni ada glukosa dan asid amino, ada H2O dan juga garam. Okay, proses penyerapan semula adalah proses yang berlaku. Okay, dia akan meresap balik masuk ke dalam salur darah, kapilari darah. So, saya cerita slow-slow. Penyerapan semula berlaku di sepanjang tubul renal. Okay, penyerapan semula ni, dia berlaku daripada mana? Bahan tu daripada tubul, dia akan masuk ke dalam kapilari darah. So, maksudnya nanti awak nak tengok cerita dia, okay, dia bergerak daripada tubul ke kapilari darah. Maksudnya dia keluar daripada tubul. Okay, dalam tubul penyerapan semula yang berlaku yang pertama, okay, dia berlaku kat mana? Dia berlaku dekat tubul belingkar proksimal. Di tubul belingkar proksimal ni, apakah yang berlaku? 100% glukosa dan asid amino akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Maksudnya nanti dekat tubul tu tiada glukosa dan juga asid amino. Kesimpulannya saya nak cakap macam ni. Orang normal, air kencing mesti tak ada gula, mesti tak ada glukosa dengan asid amino. Mesti tak ada. Kenapa? Sebab glukosa dan asid amino ni nanti akan diserap semula di tubul belingkar proksimal. Maksudnya dia masuk balik dalam badan. Kalau awak tengok tubul, dia akan meresap ke kapilari darah, maksudnya dia masuk balik dalam badan. Akan diguna oleh badan. So dalam tubul tu kosong. Dah tak ada gula, dah tak ada asid amino.
Okay. Now, so sekarang kita tengok pada masa sama juga ada ion natrium akan diserap semula dengan H2O. Ion natrium H2O akan diserap semula. Okay. Kemudian, alright, proses penyerapan semula ni selain dia berlaku dekat tubul berlingkar proksimal, ia juga berlaku di liku Henle dan juga tubul berlingkar distal. Okay. Now, dekat liku Henle dengan tubul berlingkar distal ni, yang diserap balik hanyalah air dan ion natrium. Ia diangkut secara pengangkutan aktif. Okay, so awak tengok dekat sini, kalaulah proses penyerapan semula, kesimpulannya, proses penyerapan semula adalah proses bahan tu keluar daripada tubul, dia masuk ke dalam kapilari darah. Okay, so kita nak bayangkan, tadi kan, penyerapan semula, glukosa, asid amino ni akan masuk balik ke dalam kapilari darah. Okay, dia akan masuk ke dalam kapilari darah. Therefore, bila sampai dekat liku Henle, okay, dekat liku Henle ni, ada glukosa dengan asid amino tak? Dekat liku Henle ni ada glukosa dengan asid amino tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Yes, tak ada. Sebab 100% asid amino dengan glukosa ni dah masuk balik ke dalam kapilari darah. Okay, so kesimpulannya saya nak cakap macam ni. Proses penyerapan semula adalah proses bahan-bahan yang terturas, okay, bahan-bahan yang terturas tu nak masuk balik ke dalam kapilari badan, kapilari darah. So maksudnya jalan cerita dia kita nak cakap bahan tu terturas, tapi bila bahan terturas, ada bahan tu masih diperlukan oleh badan kita. Okay, contohnya glukosa dengan asid amino. So glukosa dengan asid amino ni tadi dia terlepas daripada alter-alterasan kan, tapi badan kita nak benda tu, nak glukosa dengan asid amino. Therefore, glukosa dengan asid amino ni akan diserap masuk ke dalam kapilari darah. Maksudnya kalau dia diserap masuk dalam kapilari darah, dia akan jadi dia diperlukan oleh badan. Okay? Now, kemudian ada air dan juga garam juga diperlukan oleh badan. Katakanlah kalau badan kita perlukan air. So banyaklah air tu akan diserap. Kalau badan kita perlukan garam, banyaklah garam tu akan diserap masuk ke dalam badan. Okay, so kesimpulannya proses penyerapan semula adalah proses bahan-bahan daripada hasil turasan tu akan masuk balik ke dalam kapilari darah. Okay, now proses yang ketiga adalah proses rembesan. Proses rembesan ni pula terbalik tau. Proses rembesan ni adalah proses, ini adalah proses rembesan tau. Proses rembesan ni dia berlaku adalah di proses rembesan. Okay. Nah, proses rembesan adalah proses tu dia bergerak daripada kapilari darah masuk balik ke dalam tubul. Contoh, ada bahan molekul-molekul yang besar, contohnya urea ataupun dadah ataupun ubat. Ada yang bahan-bahan yang perlu dikeluarkan dari badan, contohnya dadah lah. Dadah tu lepas melalui alter-alterasan, tapi kalau kita cek urine test, kita boleh tahu orang tu ada dadah ke tak ada dadah dalam air kencing dia. So macam mana dadah molekul yang besar itu dia tak lepas melalui alter-alterasan, boleh keluar melalui air kencing. So therefore proses yang menyebabkan ada dadah tu ada dalam air kencing kita adalah disebabkan proses rembesan. Proses rembesan ni saya nak bayangkan adalah proses bahan-bahan yang kena keluar daripada badan kita. Tapi dia tak lepas melalui alter-alterasan, therefore bahan-bahan itu dia akan bergerak daripada kapilari darah, dia akan meresap masuk ke dalam tubul. Tapi bukan sebarang tubul. Tubul yang terlibat kat sini adalah tubul berlingkar distal. So, proses tubul berlingkar distal ni dia berlawanan dengan proses penyerapan semula. Okay, yang ini kita nak cakap, saya ambil sini nota . Now, right, rembesan ni kalau awak tengok sini, dia prosesnya adalah proses berlawanan.
Okey, kenapa berlawanan? Ada bahan-bahan itu kita nak dia masuk ke dalam tubul. Contohnya adalah ion hidrogen, ion kalium, ion amonium, urea, keratina, bahan toksik dan sesetengah dadah. So bahan-bahan ni kalau rembesan ni daripada kapilari darah masuk ke dalam tubul. So rembesan ini berlaku di mana? Rembesan ini berlaku di tubul beringkar distal. Okey, saya ulang lagi sekali. Proses pembentukan air kencing ada 3. Pertama, dimulakan dengan proses ultraturasan. So ultraturasan ini berlaku dekat mana? Ultraturasan ini berlaku antara glomerulus dan juga kapsul Bowman. Macam mana ultraturasan ini boleh berlaku? Disebabkan oleh tekanan hidrostatik. Macam mana tekanan hidrostatik itu boleh wujud? Disebabkan perbezaan diameter. So ada bahan yang terturas keluar. So saya cerita 4 je bahan yang terturas keluar. So bahan yang terturas keluar adalah glukosa, garam, asid amino dan juga air. Alright, tu dah habis dah ultraturasan. Proses yang kedua adalah proses penyerapan semula. So proses penyerapan semula ni dia berlaku dekat tubuh renal. Maksudnya dia berlaku dekat tubuh belingkar proksimal, dia berlaku dekat liku Henle dan juga dia berlaku dekat tubul belingkar distal. Tapi dekat yang proksimal ni special. Dekat tubul belingkar proksimal, okey, penyerapan semula ni, apa yang diserap semula masuk ke dalam kapilari darah adalah glukosa, asid amino. Glukosa dan asid amino ni akan diserap 100%. Sebab itu air kencing orang normal mesti tak ada gula dan juga protein, asid amino. Sebab 100% akan diserap. Kalau dia terturas sikit pun dia akan mesti masuk balik ke dalam kapilari darah kita. Okay, so macam mana boleh jadi macam tu? Disebabkan oleh pengangkutan aktif. Tetapi garam, contohnya ion natrium, ion klorida dan juga air ini dia bergantung kepada badan. Okay, nah kedua, proses penyerapan semula berlaku dekat liku Henle dengan tubuh belingkar distal. Dekat liku Henle dengan tubuh belingkar distal, yang diserap semula 2 benda je, which is air dan juga garam, which is ion natrium. Ini bergantung kepada badan. Kalau badan kita kurang air, lebih banyak air diserap. Okay, kalau badan kita kurang garam, lebih banyak ion natrium ini diserap. So proses penyerapan semula air dengan ion natrium ni dia bergantung kepada hormon. Dia bergantung pada hormon. Contoh, kalau kita banyak minum air, maksudnya badan kita kurang garam. Therefore, lebih banyak ion natrium dengan klorida ni akan diserap semula. Alright, so proses penyerapan semula adalah proses daripada tubul keluar masuk ke dalam kapilari darah. Proses penyerapan semula ini berlaku di 3 tubul. Tubul belingkar proksimal, liku Henle dan juga tubuh belingkar distal. Now, proses yang ketiga adalah rembesan. Rembesan ni terbalik. Rembesan ni pula adalah daripada kapilari darah masuk ke dalam tubul. Maksudnya bahan tu bahan yang toksik tau, yang tak diperlukan oleh badan tapi dia tak lepas melalui ultraturasan. So dia berlawanan. Therefore, apakah bahan yang perlu dikeluarkan daripada badan yang tak lepas melalui ultraturasan? Contohnya lagi sekali ion hidrogen, ion kalium, amonium, urea, kreatina, bahan toksik dan juga dadah. Therefore, sebab tu orang boleh check kita ni ambil dadah ke tak melalui urine test. So dadah tu macam mana boleh ada melalui air kencing kita adalah melalui proses rembesan. Kalau ultraturasan dia tak lepas sebab dadah ni saiz molekulnya adalah besar. So awak ingat kesimpulannya apa yang ada dalam tubul tu, dia akan keluar melalui air kencing. Apa yang keluar daripada tubul tu maksudnya dia diperlukan oleh badan. Okay, yang ni korang slow-slow tau. Dan nanti lepas kelas ni korang kena baca balik tau. Serius korang kena baca balik. Okay, now seterusnya selepas proses rembesan, proses seterusnya adalah proses pembentukan air kencing. So ending dia, tadi kan flow dia dah sampai dekat sini kan. Tubuh belingkar distal ni kan. So sekarang kita bayangkan yang tinggal dalam ni, yang ada dalam ni adalah H2O, garam, dadah, contohlah urea.
So semua ni akan berkumpul dekat tubul ductus pengumpul. Yang ini ni semua ni dia akan keluar melalui air kencing. So dalam air kencing kita ni ada apa? Dalam air kencing kita ni ada air, H2O, garam, dadah, urea. So yang kelima ni adalah pembentukan kencing. Pembentukan air kencing ni dekat mana? Dia akan kita jumpa dia dekat ductus pengumpul. Nama pun ductus pengumpul kan? So ductus pengumpul ni fungsi dia untuk mengumpulkan semua benda-benda yang tak perlukan oleh badan kita. Dan akhirnya daripada ductus pengumpul ni nanti air kencing tu senang kata dalam ductus pengumpul ni jadi air kencing, dia akan melalui ureter pun dikencing dan akhirnya dia akan dikeluarkan daripada badan. Okay. So kesimpulan, proses pembentukan air kencing. Okay, proses pembentukan air kencing ada berapa proses? Pembentukan urin, kita ada 3 proses kan? Pertama adalah proses apa namanya? Pembentukan air kencing. Ultraturasan. Yeay, ultraturasan. Ultraturasan ni berlaku kat mana? Kapsul Bowman. Ya, sebelum kapsul Bowman yang kapilari darah tu yang berjaring tu? Glomerulus. Yes, glomerulus dan juga kapilari darah. Okay, so yang ini macam mana boleh jadi disebabkan oleh tekanan hidrostatik. So tekanan hidrostatik ni dia akan paksa bahan daripada darah terturas keluar. Okay, so tekanan hidrostatik memaksa sebahagian komponen darah terturas ke kapsul Bowman. So apa yang terturas tu tadi kita ingat ada 4 tau. Yang terturas ni ada 4. Kita ada glukosa, asid amino, garam dan juga air. Right. So lepas proses ultraturasan, proses yang kedua kita panggil dia adalah penyerapan semula. Penyerapan semula ni berlaku maksudnya daripada tubul dia akan pergi ke kapilari darah. Maksudnya masuk ke dalam badan tau. So awak ingat kalau tubul berlingkar proksimal, apakah yang diserap semula? 100% glukosa dan asid amino diserap semula. Okay. Kalaulah dekat Liko Henley, kalau ion selain daripada tu, dia akan air, H2O dan juga garam pun diserap semula. Kalau dekat Liko Henley, Liko Henley dan juga tubul berlingkar distal, yang sini penyerapan semula dia hanyalah untuk H2O dan juga garam. Okay? Right. Selepas proses penyerapan semula, proses seterusnya adalah rembesan. Rembesan terbalik dengan penyerapan semula. Rembesan adalah daripada kapilari darah, bahan tu masuk ke dalam tubul. Maksudnya kita nak buang daripada badan kita. Okay, so apa yang tinggal kat tubul tu memang kita tak nak. So apa yang serap semula dekat sini adalah saya terus ion hidrogen. Dia akan masuk ke dalam tubul ni. Ion hidrogen, lepas tu kita ada ion amonium. NH4. Lepas tu kita ada dadah, urea. Kita ada dadah. Kita ada krikina. Dan bahan toksik lain.
Okay, so therefore, kita sekarang dah sampai dekat tubul berlingkar distal. Rembesan ni lupa. Dia berlaku dekat tubul berlingkar distal. Lepas tubul berlingkar distal, sekarang dia akan pergi, yang ending dia sekali adalah di duktus pengumpul. So, pembentukan air kencing ni berlaku di mana? Pembentukan air kencing ini berlaku di duktus pengumpul. So maksudnya apa yang tinggal dekat duktus pengumpul ni nanti, yang ini yang akan jadi air kencing. So daripada duktus pengumpul, dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke ureter, kemudian pun dikencing. Lepas tu uretra, dan akhirnya dia keluarlah. Kalau uretra dia dah keluarlah, jadilah air kencing kita, urin keluar. Right. So, itu adalah proses pembentukan air kencing. Tadi saya kata kan, korang pernah perasan tak? Yang ni korang mesti tahu. Kalau korang minum banyak air, kan banyak terlampau banyak air kencing awak kalau apa? Putih. Yo, putih. Lepas tu warna kuning ke atau warna putih, lepas tu isi padu dia banyak ke sikit? Banyak kan? Alright. So basically kita nak tengok macam ni tau. Okay. Tadi kan saya kata, perasan tak dekat Liko Henley dengan tubuh belingkar distal, dia proses penyerapan semula air kan? Atau garam. Proses penyerapan semula air dengan garam ni dia bergantung kepada badan kita. Dia bergantung pada hormon. Contoh tau, katakanlah korang makan banyak sangat benda masin. Bila korang makan banyak sangat benda masin, kita kata tekanan osmotik tinggi. Tekanan osmotik tinggi ni maksudnya dalam badan kita kurang air. Okay. Right, korang makan banyak benda masin. Tekanan osmotik tinggi. Bila tekanan osmotik ni tinggi, ia akan dikesan oleh osmoreseptor. Di mana letaknya osmoreseptor? Letaknya osmoreseptor di hypothalamus. Kemudian osmoreseptor ni akan sampaikan maklumat pergi ke kelenjar pituitari dan juga kelenjar adrenal. Tapi disebabkan, perasan tak kat sini, tekanan osmotik tinggi maksudnya air kurang kan? Air dah habis. Tekanan osmotik tinggi, awak ingat air kurang, air dah habis. So, bila air dah habis, hormon mana yang akan dihasilkan? Hormon ADH. Ingat, kalau tekanan osmotik tinggi, badan kita kurang air. Bila badan kita kurang air, hormon yang akan dirangsang, dirembeskan adalah ADH. Antidiuretic hormone. Ataupun short form dia kalau awak nak senang ingat, air dah habis. So tekanan osmotik tinggi maksudnya molekul air sikit. Bila molekul air sikit maksudnya hormon ADH tu akan banyak dirembeskan. So apa kesannya bila hormon ADH tu banyak dirembeskan? Dia akan menyebabkan tubul berlingkar distal akan terlap kepada air. Maksud terlap, banyak air akan diserap masuk ke dalam kapilari darah. Okey. Tapi pada masa sama, kelenjar adrenal ni tidak dirangsang. Bila kelenjar adrenal tidak dirangsang, tiada garam diserap semula ke kapilari darah. Therefore, air kencing yang terhasil adalah sedikit dan juga pekat. Kenapa pekat? Sebab garam tu tak diserap semula oleh badan. Semua garam tu stay dekat dalam tubul. So awak just ingat, kalau kita kurang minum air kencing kita akan jadi sedikit dan juga pekat. Kenapa air kencing tu sedikit? Disebabkan banyak air akan diserap semula masuk ke dalam badan, which is kapilari darah. Macam mana banyak molekul air tu diserap masuk ke dalam kapilari darah? Adalah disebabkan oleh hormon ADH. Kenapa air kencing kita kalaulah katakanlah awak kurang minum air kencing tu warna kuning, pekat. So kuning pekat tu adalah disebabkan oleh banyak garam. Kenapa air kencing kita ada banyak garam? Sebab tak ada garam yang diserap semula masuk ke dalam kapilari darah. Semua garam stay kat dalam tubul. Therefore, air kencing awak akan jadi sedikit dan juga pekat. Okay? Now, seterusnya, kita tengok dekat sini.
Katakanlah korang minum air terlampau banyak pula. Kalau korang minum air terlampau banyak pun tak elok juga tau. Bila minum air terlampau banyak, dia akan menyebabkan tekanan osmotik menjadi rendah. Bila tekanan osmotik rendah, maksudnya molekul air dia banyak. Badan kita dah banyak air, kita dah tak nak air. So, tekanan osmotik yang rendah ini akan dikesan oleh osmoreseptor. Osmoreseptor akan sampaikan maklumat pergi ke dua kelenjar. Satu adalah kelenjar pituitari, satu lagi adalah kelenjar adrenal. Disebabkan air dah banyak sangat dalam badan kita dah tak nak air. So therefore, kelenjar pituitari tidak dirangsang. Bila tidak dirangsang, tak ada pun air tu akan diserap semula ke badan. Semua air tu akan keluar melalui air kencing. So therefore, air kencing tu akan jadi banyak. Kenapa boleh jadi banyak? Sebab H2O tu kekal daripada tubul. Kenapa dia boleh kekal dalam tubul? Sebab kelenjar pituitari ini tidak dirangsang. Kemudian awak tengok kalaulah korang minum banyak sangat air, kan awak kata air kencing awak warna putih, cair. Kenapa dia cair? Cair adalah disebabkan bila tekanan osmotik adalah rendah, badan kita kurang garam. So bila kurang garam, kelenjar adrenal ni akan merangsang hormon aldosteron. So bila aldosteron ini dirangsang, dia akan menyebabkan tubul ni telap kepada garam. Apakah yang dimaksudkan sebagai telap? Semua garam akan diserap masuk ke dalam kapilari darah. So tinggal sikit je yang dekat dalam tubul. Therefore, air kencing yang terhasil itu akan menjadi cair. Kenapa cair? Sebab garam itu telah diserap semula ke dalam tubul. Sampai sini okey tak? Ni dah rasa macam nak tergolek sikit kan? Okey tak? Ke nak ambil masa? Okey cikgu. Ke you guys nak ambil masa untuk digest all the information ni saya rasa. Tapi nanti balik, nanti lepas kelas korang tengok balik tau. So, kesimpulannya kita nak kata, alright, penyerapan air dan juga penyerapan garam dalam pembentukan air kencing dia bergantung kepada hormon. Satu adalah hormon LH, satu lagi adalah hormon aldosteron. Ni nanti saya bagi nota ni. Okay? Right. So, saya nak cerita yang ini pula, hemodialysis. Padahal saya habiskan sampai sini. Saya tahu semua orang dah pening ni. Okay. Now, 13.0 ni sepatutnya korang buat research sendiri mengenai hemodialysis. Hemodialysis ni macam mana orang tu macam mana orang tu boleh mengalami hemodialysis? Bila masa orang tu kena buat rawatan hemodialysis? Bila buah pinggan dia tak dapat space darah. Bila dua buah pinggang dia tidak berfungsi. So bila dua buah pinggang dia tidak berfungsi, hemodialysis tu mesin hemodialysis tu sebenarnya nak menggantikan buah pinggang. Okay, nama pun hemo. Hemo tu adalah ada kaitan dengan darah. So kadang-kadang orang cakap cuci darah. So hemodialysis ni adalah satu proses apabila dua kidney dia dah tidak berfungsi, kidney failure. Alright. So hemodialysis adalah mesin dialisis yang menyingkirkan bahan toksik. Sebab tu sebenarnya orang yang dah mengalami dialisis ni dia dah kalau dia buat treatment dialisis, if I'm not mistaken, saya tak maaf tau kalau saya tak pandai. Orang kena buat hemodialysis ni seminggu 3 kali. Setiap kali rawatan adalah lebih kurang 3 jam. Dan orang yang ada hemodialysis ni, yang menjalani rawatan hemodialysis ni, kidney dia tidak berfungsi dengan baik. Bila dia dah tak berfungsi dengan baik, bila dia dah buat rawatan hemodialysis, biasanya dia dah tak kencing dia kurang. Dan satu lagi, bila orang dah mengalami hemodialysis, dia tak boleh minum air banyak. Sebab kidney dia tak boleh tapis, tak boleh nak tahan air terlampau banyak. So dia ada berapa air, satu hari dia kena minum berapa ml saja, dia tak boleh banyak. Maksudnya, kalau orang dah kidney failure, dia tak boleh ikut macam kita 8 gelas air satu hari. Tak, air dia kurang. Dia tak boleh dah. Right. So hemodialysis ni kita nak kata, dia cerita dia macam ni tau. Dekat, biasanya orang buat dialisis akan kita panggil dia macam dia ada buat tapak tau. Saya tak ingat lah apa nama dia, fistula ke something macam tu. So tapak dia kat sini, dia akan buat tapak kat sini. So maksudnya setiap kali dia nak buat dialisis tu, dia akan cocok kat tempat yang sama. Biasanya kat tangan ataupun dia buat kat leher.
Alright. So, kalaulah awak tengok kat sini, hemodialisis ni, dia sebenarnya, awak tengok kat sini tau, aliran darah ni. Darah ni dia akan keluar melalui arteri. Maksudnya kat sini kan. Sekejap, merah. Right. Okay. So, darah ni dia akan masuk melalui arteri. Darah daripada arteri. Darah daripada arteri. Dia akan masuk ke dalam mesin dialisis. Dalam mesin dialisis ni dia terdiri daripada tubul berlingkar. Dia nak gantikan macam tubul renal kita tau. Alright. So, dalam tubul berlingkar ni dia ada bendali dialisis. So, dalam ni bendali dialisis. Okay, bendali dialisis ni sebenarnya macam mana dia lebih kurang sama dengan plasma darah. So, maksudnya dalam arteri ni asalnya ada bahan-bahan toksik yang perlu dikeluarkan daripada badan kita. So, daripada arteri ni darah tu dia akan masuk ke dalam mesin dialisis. Dalam mesin dialisis tu dia ada dia punya tubul dialisis dan juga dia ada bendali dalam tu. So, bendali tu sama dengan plasma darah. Nah, pada masa sama dalam mesin dialisis tu dia ada satu tambah nama dia heparin. Sebab kita tahu dia macam exposure, kita takut ada darah beku. So heparin ni nak menghalang daripada darah tu beku. So dalam ni ada heparin. Okay. So sekarang darah yang mengalir melalui arteri ni nanti dia akan ditapis melalui mesin dialisis ni. Dalam mesin dialisis ni dia ada tubul dialisis dan juga dia ada bendali dialisis. Kemudian dia akan masuk balik melalui vena. So bila yang dia masuk dalam vena ni maksudnya darah tu dah bersih. Maksudnya segala toksik-toksik tu semua akan keluar melalui sini. Okay. So ini kita panggil dia sebagai mesin dialisis. So mesin dialisis ni adalah mesin untuk menggantikan fungsi buah pinggang yang dua-dua dah rosak. So ayat dekat sini tahu kesimpulan dia. Proses dialisis ni bermula dengan darah pesakit dimasukkan dalam mesin dialisis melalui arteri. Kemudian ada glukosa atau asid amino berlebihan, air atau urea, dia akan meresap masuk dari darah ke dalam mesin dialisis. Okey, dalam mesin dialisis tu dia ada bendali. Bendali dialisis tu ada glukosa, asid amino, ion bukan organik yang isotonik terhadap plasma darah. So darah yang dah bersih tu, okey, right? Darah yang dituras itu akan masuk balik melalui mana? Melalui vena. Right. So kesimpulannya kita nak kata proses hemodialisis ni adalah untuk menggantikan fungsi buah pinggang apabila dua-dua buah pinggang dah rosak. Katakanlah kalaulah individu tu dia tak nak buat mesin, tak nak menjalani rawatan hemodialisis, dia boleh guna cara lain which is pemindahan ginjal. Tapi yang ini dia perlukan donor yang sesuai. Alright. Okay. Now, katakanlah ginjal kita sebenarnya boleh menjalankan proses osmokawalaturan dengan satu ginjal saja. Sebab tu kalau ada orang yang willingly nak dermakan satu ginjal dia boleh. Sebab ginjal kita boleh berfungsi, walau satu pun ginjal kita boleh berfungsi dengan baik. Alright. So kesimpulan, Alhamdulillah habis. Saya minta maaf, saya tahu tension kan. Okay, saya minta maaf. Okay, saya nak habiskan tajuk ni. Okay, now. Di bahagian manakah, soalan tau, di bahagian manakah ginjal, di bahagian ginjal manakah tubuh berlingkar proksimal, liku Henle dan tubuh berlingkar distal boleh didapati? Allah, ginjal tadi saya tak ceritakan, ginjal ada 3 bahagian tau. Lupa. Ginjal ada 3 bahagian. Okay, dia sama ada dia dekat korteks atau medula. Yang ada dekat korteks adalah tubuh berlingkar proksimal. Okay, dengan tubuh berlingkar distal. Kalau dekat medula adalah liku Henle. So, awak ingat yang bahagian luar, korteks, bahagian dalam, middle adalah medula. Okay, back to the question. Okay, di bahagian ginjal manakah tubuh berlingkar proksimal, liku Henle dengan distal didapati? Tubuh berlingkar proksimal tadi kat mana? Korteks ke medula? Korteks. Oh, korteks. Liku Henle? Medula. Medula. Tubuh berlingkar distal? Korteks. Yes, korteks. Okay, nyatakan dua aktiviti yang menyebabkan dinding ductus pengumpul ni telap kepada air.
Kalau telap maksudnya hormon ADH yang berfungsi. Bila hormon ADH itu berfungsi, maksudnya tekanan osmotik adalah tinggi. Bila tekanan osmotik tinggi, maksudnya badan kita kurang air. H2O dalam badan adalah kurang. So, apakah aktiviti? Betul tak? Tubuh belingkar proksimal dan juga distal ada dekat dalam korteks. Kalaulah Liku Henle ada dekat medulla ginjal. So, macam mana tekanan osmotik kita boleh jadi tinggi? Sebab apa? Macam mana badan kita boleh kurang air? Apakah aktiviti yang boleh menyebabkan badan kita kurang air? Minum air. Yes, kurang minum air. Lagi satu? Garak. Minum air. Makan makanan yang masin. Okay, so nampak tak? Individu itu kurang minum air dan satu lagi dia ada makan makanan yang masin. Kedua, ya Allah ya Tuhanku. Nyatakan macam mana ion natrium, air dan juga glukosa diserap semula. Diserap semula melalui resapan berbantu atau pengangkutan aktif. Tu je jawapan dia. Pengangkutan aktif. Yo, dia dilakukan secara pengangkutan aktif. Kalau air adalah secara osmosis, kalau ion natrium dengan glukosa adalah secara pengangkutan aktif. Last kali, nombor 4. Seorang individu mengalami kerosakan ginjal. Satu ginjal tau. Perlukah individu ini menjalani hemodialisis? Perlu tak? Tak. Yes, very good. Tak perlu. Tetapi dia kena hati-hati. Dia kena kurangkan makanan yang berprotein. Dia kena kurangkan makanan yang kandungan garam tinggi dan sentiasa minum air yang mencukupi. Minum air mencukupi ni maksudnya jangan terlampau lebih. Dia punya kita punya dos sendiri. Alright. So sampai sini boleh faham tak? Kalau tak faham, awak tanya saya, awak just saya tak boleh lah. Replace. Kalau awak tak faham, awak tanya saya lepas ni. Sekejap, saya nak ada satu latihan sekejap. Okay. Now, kejap saya ada satu nak post soalan. Hai. Sabar semua. Hari ni memang lambat sikit. Sebab dia punya soalan dia adalah sangatlah mencabar. Sangat-sangat mencabar. Okay, awak tengok soalan nombor 1 tau. Soalan nombor 1 ni, apakah jawapan dia? Saya launch. Soalan nombor 1 korang tengok dekat pulse tau. Ada jawapan dia ABC. Soalan nombor 1. Okay. Apakah faktor fizikal yang perlu dikawal atur? Faktor fizikal. Faktor fizikal ni kalaulah dalam buku teks awak, faktor fizikal ni pada muka surat. Faktor fizikal adalah pada muka surat 246. Faktor fizikal. Kita ada dua faktor. Satu adalah faktor fizikal, satu lagi adalah faktor kimia. So faktor fizikal tengok sini, suhu, tekanan osmotik darah dengan tekanan darah. Kalau faktor kimia adalah nilai pH, kepekatan garam mineral dan juga kepekatan gula. So korang nak jawab apa jawapan tu? Okay, ada 5 orang vote. Terus buat dekat pool tu. Okay, pH ni masuk apa? pH ni adalah masuk kimia. pH ni adalah kimia. Gula adalah kimia. So jawapan yang sesuai adalah 2 dan 3. So jawapan yang betul adalah B. Tahniah kepada orang yang memilih B. Alhamdulillah korang betul. Okay, soalan nombor 2 pula Launch. Pengsan. Kena baca ni. Soalan nombor 2. Okay. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang homeostasis? Pertama, dia adalah kawal atur faktor fizikal dengan faktor kimia persekitaran dalam badan. Mekanisme homeostasis menurunkan faktor yang berkurang pada julat yang normal. Ketiga, mekanisme homeostasis meningkatkan faktor yang melebihi julat normal. Statement ni. Keempat, mekanisme homeostasis meningkatkan semula nilai faktor yang turun.
di bawah julat yang normal. Sekejap, dia punya ayat ni is quite confusing to me. So, korang teka dulu jawapan dia apa? Yang ini betul, nombor 1 ni betul. Dia adalah kawal atur faktor fizikal dengan faktor persekitaran dalaman. Nombor 1 tu betul. Mekanisme homostasi meningkatkan semula nilai faktor yang turun. Tengok ya. Kalau yang ni dia kata mekanisme homostasi menurunkan faktor yang berkurang. Maksudnya, kalau benda tu dah kurang julat normal, dia bagi turun lagi. Statement nombor 2 ni. Kalau statement nombor 3, maksudnya kalau dia meningkat ni kan, dia bagi lagi meningkat. Kalau yang statement nombor 3 ni, kalaulah dia kata mekanisme meningkatkan semula, maksudnya faktor tu turun. Dia cuba naikkan balik kepada julat yang normal. So statement yang betul yang mana satu? Ya, very good. Statement yang betul adalah 1 dan 4. So jawapannya adalah D. Very good. Now, soalan seterusnya. Launch, very good. 17 orang. Okay. Kita terus ke soalan 4 je tau. Launch. Soalan 4. Okay. Now, dalam soalan 4 ni, okay, tengok ya. Rajah di bawah menunjukkan organ dalam badan manusia. Okay, antara bahagian A, B, C dan D yang manakah bertanggungjawab mengekalkan aras gula dalam darah? So, A ini adalah hati. C ni adalah perut. B ni adalah pundi hempedu. D ni adalah pankreas. So, antara A, B, C dan D, yang mana satukah yang boleh mengekalkan aras gula dalam darah? Okay, so kita tengok sini ada orang dah 9 orang vote. So, mana satukah yang terlibat dalam kawal atur aras gula dalam darah? Saya ambil ya. Kawal atur aras gula dalam darah dia melibatkan 2 hormon. Satu adalah hormon insulin. Satu lagi adalah hormon glukagon. Kalau insulin ni fungsi dia nak tukar glukosa berlebihan menjadi glycogen. Kalau glukagon pula dia nak tukar glycogen menjadi glukosa. So, manakah organ yang terlibat dalam penghasilan hormon insulin dan juga glukagon? Yah, tahniah 19 orang jawab adalah pankreas. So, ingat, pankreas ni awak ingat peak tau. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan juga glukagon. Very good. Tahniah. Semua betul. Oh, ada seorang tertekan B. Okay. Now, seterusnya, soalan seterusnya. Soalan nombor 9 tau. Launch. Kita terus pergi soalan 9. Haish. So, S ni dia tukar yang ini tau, S. So, S yang ini. So, rajah di bawah menunjukkan satu struktur nefron. Apakah S? Apakah itu T? Okay, so ingat tau. Ni T tau. T kat sini ni. Okay. So, korang punya jawapan. Cuba jawab untuk soalan ni. Ini adalah satu unit nefron. Okay, nefron terdiri daripada 3 bahagian. Dia terdiri daripada glomerulus. Dia ada kapsul Bowman. Dan dia terdiri daripada tubul renal. Tubul renal pula ada 3 tubul renal. Kita ada tubul berlingkar proximal. Kita ada liku Henle. Dan satu lagi kita ada tubul berlingkar distal. So dalam gambar ni S ni merujuk kepada, yes, very good, ramai yang jawab D. So ini adalah S adalah kapsul Bowman. Yang ini adalah tubul pengumpul. Right, so tahniah jawapannya D, semua orang betul. Ada seorang sahaja yang tertekan B, tak apa. Right. Last kali, question last. Hi all. Hi all. Last kali, soalan nombor 10. Kita launch.
Okay. Now, di bahagian manakah di dalam nefron berlakunya proses ultraturasan? Dia tak ada, korang jangan tekan D tau. Ni jawapan dia ada A, B, C. A, B, C je. Okay. Capsule Bowman, Lico Henley atau tubuh renal. So 11 orang. Okay. Okay, marilah buat. Okay, kita ada 15 orang. Tahniah. 16. 19. So 19 orang buat. So tahniah. 19 orang semua betul. So jawapannya adalah Capsule Bowman. So akhir sekali. Launch. Okay. Refleksi. Tahap kefahaman kita hari ni. Berapa peratus? Ada 100 hingga 80, 79 hingga 50, 49 hingga 30, 29 hingga 10. So mana satu tahap kefahaman awak? Saya mengaku tajuk ni susah. Sedikit. Saya rasa saya bagi masa awak untuk bertenang. Next class, kita buat latihan yang ni. Kalau korang ada buku purple, korang keluarkan buku ni tau. Ni. So esok kita nak terang yang ini. Dan esok kita masuk tulang. Saya minta maaf tau, besok pun saya ada kelas. Saya minta maaf. Sampai hari Jumaat, Sabtu Ahad saya free. Siapa tak dapat masuk, jangan risau tau. Korang jangan stres-stres tau. Jangan sampai cakap dengan mak dengan ayah, korang tak boleh pergi bercuti, korang tak boleh pergi jalan-jalan semata-mata kelas tau. Korang boleh buat apa yang korang nak buat. Just relax je, sebab tu kita buat recording. Okay? Alright, cuma saya minta maaf, saya ambil masa awak 1 jam lebih satu hari, setiap hari. Sebab kalau boleh saya tak nak bawa tajuk ni ke tahun depan. Okay, saya minta maaf banyak-banyak lagi sekali. Kirim salam dekat mak ayah awak, cakap cikgu minta maaf sebab kacau korang punya cuti. Tapi benda ni kita kena settle sebelum buka sekolah. So do you have any question? Tahniah, hari ni 23 orang yang masuk. Tahniah. So 5 orang yang faham antara 100 hingga 80. 17 orang yang faham antara 79 hingga 50, 49 hingga 30, ada 1 orang saja. Tak apa. So yang ini kan saya suka korang jawab dengan jujur. Sebab bila korang jawab dengan jujur, nanti saya boleh terang lagi sekali. So saya nak ucapkan terima kasih atas masa awak. Thank you so much. Okay, so itu sahaja. Kita jumpa besok last untuk minggu ni. Alright, untuk masuk latihan yang ni. Saya cerita dulu latihan yang ini. And then saya masuk bab rangka esok sikit. Okay. So itu saja. So tahniah, kita dah habis bab 13. Okay. Awak sepatutnya bangga pada diri awak sendiri dan thank you so much for those yang sudi masuk join the class. Yang tak masuk tak apa. Alright, nanti boleh tengok recording. So itu sahaja. Do you have any question? Saya nak stopkan recording ni. Stop dulu ya. Alright. Okay, stop recording.